السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini, menyambung lagi perbahasan daripada kepercayaan dan amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Lama kita berhenti sebab cuti dan beberapa urusan lain. Yang terakhir kita berhenti pada isu yang ke-8. Kita dah baca sikit isu ke-8 ni, tapi dengan sebab cuti lama, sebulan lebih, okey, dia kena start pada awal balik. Okay. Isu ke-8 ni ialah berkaitan dengan menjadikan mimpi itu sebagai hujah dalam semua perkara. Dan yang penting mustahak untuk dibahaskan pada isu ke-8 ni, menjadikan mimpi yang dialami oleh satu-satu orang itu sebagai penghujahan dalam urusan agama, urusan ibadah, ataupun perkara-perkara yang boleh memberi ketidaktenteraman kepada penganut satu-satu agama ataupun satu-satu kumpulan itu. Dalam isu ke-8 ni, ianya ialah isu yang zaman berzaman. Daripada zaman awal, maknanya bermulanya sikap manusia, dia boleh angkat satu orang, dia boleh muliakan satu orang, maka kemuliaan yang ada dalam jiwa sesetengah orang, khususnya pengikut, telah dieksploitasi oleh mereka yang tak bertanggungjawab. Kebanyakannya ialah mereka yang mempunyai ketokohan dalam satu-satu kumpulan, komuniti, dan juga tokoh dalam agama, mengeksploitasi rasa hormat pendengar, rasa hormat pengikut, lalu menjadikan mimpi ini sebagai sandaran yang kuat untuk mengiyakan segala bentuk penyelewengan ataupun segala bentuk modified terhadap agama itu sendiri. Jadi dalam bahagian yang ke-8 ataupun bab yang ke-8, penulis hafizahullah ta'ala, dia bahagikan dulu tentang beberapa perkara penting daripada mimpi ni. Pertama, kita kena tahu, adakah agama Islam anti kepada mimpi, menolak mimpi secara 100%? Jawapannya, Islam tidak menolak mimpi untuk dijadikan sebagai panduan, untuk dijadikan sebagai alamat ataupun istilah yang lebih tepat dipanggil dengan nama mubasyirat. Sebab istilah ni Nabi yang guna. Mubasyirat ni ialah petunjuk-petunjuk kebaikan. Maknanya mimpi ni dia ada satu elemen namanya mubasyirat. Mubasyirat ni maksudnya bila mana kena pada satu orang tu, dialami oleh satu orang tu mimpi tu menjadi petanda awal untuk berlaku satu-satu perkara. Sama ada perkara tu perkara yang berbentuk cemas ataupun perkara yang berbentuk kebaikan, keuntungan, kemenangan, benda tu ada dan diterima. Antara surah yang menceritakan tentang mimpi ini secara khusus dan panjang lebar
ialah surah Yusuf. Tuhan cerita pada surah Yusuf tentang mimpi Nabi Yusuf, mimpi orang lain, dan ilmu takwil yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Yusuf, sehingga dia boleh mengolah, memberi huraian dan juga memberi keterangan maksud sebenar daripada mimpi-mimpi orang yang berlaku pada zaman dia. Kalau kita tengok dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala sebut permulaan surah Yusuf, opening surah tu lagi, Tuhan sebut wa idh qala yusufu li abihi, ketika mana Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara, aku telah melihat 11 bintang, kaukaba. Ada terjemah bintang, ada terjemah planet, sama sajalah. Wasyamsa wal qamara, asyamsa maksud dia matahari, al qamara maksud dia bulan. Ra'aituhum, aku melihat 11 campur 2, jadi 13 makhluk ini, 13 benda ni, li sajidin, kepada aku mereka semua bersujud. Apa respon ayah dia? Apa respon Nabi Yaqub alaihi salam terhadap mimpi anaknya Nabi Yusuf? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka, wahai anakku, jangan cerita mimpi ni. Fayakidu laka kaida, boleh jadi dengan mimpi ini akan membuat tipu daya adik-beradik kamu yang lain terhadap diri kamu. Itu opening cerita bagi Nabi Yusuf. Dia mula dengan mimpi, sampailah di tengah surah, di hujung surah kita akan tengok waktu Nabi Yusuf mentakwil mimpi pembesar di Mesir, waktu Nabi Yusuf mentakwil mimpi 2 orang yang duduk dalam penjara sekali dengan dia. Dan begitulah Quran menceritakan elemen mimpi. Dan Nabi sendiri pun banyak benda-benda yang berlaku pada Nabi, peringkat awal sebelum benda tu berlaku, unsur mimpi datang, elemen mimpi datang. Antaranya ialah penghijrahan Nabi ke Madinah. Bila mana Nabi ni nak hijrah ke Madinah, sebelum hijrah tu bukan setahun 2 tahun, 5 ke 6 tahun ataupun mungkin lebih, iaitu pada waktu kematian Khadijah isteri Nabi, yang kedua kematian pak menakan Nabi iaitu Abu Talib, dan pada waktu tu tekanan yang diberikan oleh musyrikin kepada Nabi dan juga para sahabat yang awal di Mekah, tekanan yang semakin teruk sehingga menyebabkan Nabi ni rasa payah dah nak berdakwah di Mekah. Waktu tu Nabi doa pada Allah, tunjukkan tempat baru untuk buat plan strategi balik dakwah di Mekah. Allah Ta'ala beri jawapan melalui mimpi. Allah Ta'ala nampakkan pada Nabi dalam mimpinya satu kawasan yang gunung dan bukit di kawasan itu terdiri daripada batuan berwarna hitam, batu-batuan berwarna hitam. Dan Nabi tengok dalam kawasan tu juga banyak kebun-kebun kurma, tapi dia tak keluar nama direct mana tempat tu. Dan tabiat macam ni, tabiat batuan untuk bukit dan gunung berwarna hitam, ialah tabiat umum bagi kebanyakan tempat di Hijaz. Di Hijaz ni merujuk pada Mekah, Madinah ataupun semenanjung tanah Arab hampir keseluruhannya lah, ataupun spesifiknya sekarang kita sebut dengan nama Arab Saudi. Bila mana Nabi tengok dalam mimpi Nabi, maka Nabi berkira-kira tempat tu di mana. Dalam riwayat sebut Nabi menjangkakan tempat tu ialah Taif. Tapi Taif dia subur lagi berbanding yang dalam mimpi tu. Yang kedua ialah Yathrib ataupun Madinah. Yang ketiga ialah Yamamah. Yamamah hari ini ialah Riyadh, ibu negara Saudi. 3 tempat. Dari segi jarak jauh dengan Mekah, yang paling jauh ialah Riyadh, kedua jauh ialah Madinah, ketiga jauh ialah Taif. Dalam erti kata lain, yang paling dekat dengan Mekah ialah Taif. Lebih kurang 2 jam perjalanan hari ini. Jadi Nabi menjangkakan kalau Tuhan nak bagi tempat untuk buat dakwah,
dia tak akan bagi jauh sangat. Sebab utusnya Allah Ta'ala kepada Nabi itu, diutusnya Nabi itu untuk baiki Mekah. Itu poin utama dakwah, bukan baiki kawasan lain dulu. Jadi dia kena bagi kawasan dekat-dekat. Akhirnya pendek cerita, dakwah Nabi ke Taif tak berjaya. Akhirnya mimpi itu dijawab selepas lebih pada 5-6 tahun, lebih kurang lah. Sebab kalau kita tengok agak lama mimpi itu dengan nak hijrah ke Mekah. Samalah juga dengan Nabi Yusuf. Dia tengok 11 bintang, bulan dan juga matahari sujud pada dia. Mimpi itu petunjuk kepada adik-beradik dia yang ada hasad pada dia, terpaksa akur terhadap Nabi Yusuf. Hilang rasa hasad tu, berubah menjadi rasa sayang. Antara mimpi tu dengan nak tengok adik-beradik dia elok balik dengan dia, kebanyakan riwayat menyebutkan 25 ke 30 tahun. Jadi tempoh dia agak lama. Jadi sebab tu ada sebahagian para ulama, antaranya Muhammad ibn Sirin, ni tokoh besar di Basrah daripada kalangan tabi'in. Dia kata mimpi yang baik kita akan dapat keputusan dia lambat, tapi mimpi yang buruk keputusan dia sekejap. Tak lama lepas pada tu dia akan datang. Kebiasaannya orang akan sandarkan cerita takwil mimpi ni kepada Muhammad ibn Sirin, sehingga ada orang kata Muhammad ibn Sirin ni tulis satu kitab nama dia Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Tapi dakwaan dan penisbahan kitab tu kepada Muhammad ibn Sirin ialah tidak benar. Dia memang ada keahlian dalam penafsiran mimpi, tapi dia tak tulis satu kitab khusus tentang mimpi. Riwayat tentang dia tafsir mimpi orang tu ada. Dan zaman Nabi, yang tafsir mimpi, yang beri takwil mimpi ialah Nabi sendiri. Sebab tu Nabi selepas daripada salat subuh, sebelum Nabi nak bercakap tentang apa yang Nabi nak cakap kan, Nabi akan tanya soalan ni kepada para sahabat. Man minkum ra'a ar-ru'ya? Siapa semalam mimpi? Lepas tu ada sahabat yang beritahu, semalam saya mimpi ni. Maka Nabi akan takwil dan Nabi akan pandu mimpi tu ke arah yang betul. Sama ada Nabi kata, okey, mimpi ni adrasu ahlam. Mimpi ni hanyalah sambungan daripada minda sedar sebelum nak pergi ke bawah sedar. Maknanya sebelum tidur tu duk khayal yang tu, masuk dalam mimpi ataupun tidur nanti pun khayalan tu dibawa sekali. Ataupun mimpi yang datang pada syaitan nak bagi rasa cemas, ataupun mimpi yang bersifat mubasyirat. Cuma nak katanya keterikatan orang-orang dulu dengan mimpi sangat-sangat dekat dan sangat-sangat kuat. Apa saja benda dia orang akan gantung pada mimpi. Termasuklah kita masyarakat Melayu pun, kita menggantung banyak perkara terhadap mimpi dan menjadikan mimpi sebagai indikator ataupun kayu ukur dalam berurusan dalam hidup. Kerana mimpi jugalah menyebabkan berlakunya pertumpahan darah. Kerana mimpi jugalah menyebabkan satu orang tu dihina ataupun diangkat. Setengah-setengah masyarakat dia ada unsur macam tu. Jadi itu opening tentang mimpi ni. Maknanya Islam tak buang mimpi secara keseluruhan, tapi taklah terima semua mimpi boleh pakai. Pembahagian mimpi berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah. Nabi sebut innar ru'ya salasun, sesungguhnya mimpi itu 3 bentuk. Minha ahawilu minasyaitan. Yang pertama ialah permainan syaitan. Syaitan yang beri imagine kepada otak kita sehingga waktu kita tidur kita nampak benda. Apa tujuan syaitan buat macam tu? Liyahzuna biha ibna Adam, untuk menyedihkan anak Adam. Sedih ni maksudnya kerana mimpi itu dia berduka cita, kerana mimpi itu dia kecewa, kerana mimpi itu dia jadi rungsing. Sama ada mimpi itu dia datangkan untuk ingat orang-orang yang dah meninggalkan kita, sehingga kita jadi lemah semangat nak hidup. Itu salah satu. Wa minha ma yahummu bihi ar-rajulu fi yaqadhatihi. Yang kedua Nabi kata, kerungsingan
yang telah dilalui, yang telah ada dalam kepala satu orang sebelum dia tidur, sehingga membawa dia tidur, sehingga dia tertidur dengan kerungsingan tu. Itu jenis yang kedua. Wa minha juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Yang ketiga Nabi kata ialah mimpi yang bersifat mubasyirat, yang mana mimpi ini satu bahagian daripada 46 bahagian-bahagian kenabian. Nabi iktiraf mimpi yang bersifat baik dan elok ni sebagai saki-baki nubuwah, saki-baki kenabian. Maknanya benda tu ada, tapi siapa yang akan dapat mimpi ni? Al-Imam Al-Qurtubi dia kata mimpi yang benar, yang baik, yang bersifat juzuk kenabian ni, bahagian kenabian, ialah mimpi yang terjadi kepada orang saleh dan terjadi kepada orang Islam, tak terjadi kepada orang lain. Imam Qurtubi beri komentar ni waktu dia tafsirkan ayat dalam surah Yusuf, cerita dua orang yang duduk dalam penjara sekali dengan Nabi Yusuf. Seorang tu mimpi dia tengok burung patuk roti yang dia junjung. Dia junjung satu bekas, dalam bekas tu ada roti, datang burung patuk roti tu. Mimpi tu benar, tapi yang bermimpi tu seorang yang bukan Islam, dia kafir, walaupun mimpi dia betul. Dan mimpi yang bersifat mubasyirat ni hanya berlaku pada orang Islam sahaja. Tak menafikan ada orang kafir yang dia boleh mimpi dia betul, tak menafikan. Cuma nak kata yang boleh buat kayu ukur, boleh nak cerita ke orang, boleh nak dijadikan sebagai panduan, mimpi orang Islam. Mimpi orang kafir kalau betul untuk diri dia, bukan untuk maslahah umum, tak boleh pakai. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian orang kafir yang mimpi, dalam mimpi dia tu dia diislamkan. Yang tu betul untuk diri dia, untuk pakai bagi diri dia, untuk dia kata apa, verify balik kepada orang Islam. Sejauh mana orang Islam yang berkeahlian lah. Okay. Cuma nak sebutnya, kebolehan bermimpi ni kita semua ada, cuma nak tahu mimpi tu bahagian yang mana. Okay. Yang jadi isu besarnya ialah sifat keterlaluan dalam beramal dan menggantung diri kepada mimpi tu. Okay. Kita tengok apa yang disebut sini. Dia kata ada golongan yang beranggapan mimpi tidak lebih daripada mainan tidur. Yang ni golongan yang tolak terus. Tidak kurang juga yang terlalu mengambil berat terhadap persoalan mimpi dalam hidupnya, sampai kepada tahap apa saja peristiwa yang berlaku dalam hidup, dia akan menunggu isyarat daripada mimpi dan berhujah dengan mimpi untuk menjadikan sebagai kayu ukur. Boleh buat ke, tak boleh buat ke? Orang ni ke yang kita tak boleh dekati dia? Orang ni ke yang kita boleh dekati? Ada orang dia ta'liq, dia ikat diri dia dengan mimpi. Dia berpegang pada mimpi itu tak ubah seperti berpegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Maknanya dia punya keterikatan. Okay. Kesan bila mana kita pegang macam ni, apa jadi? Bertambahlah penyelewengan demi penyelewengan, membuka ruang kepada golongan yang suka ambil kesempatan. Macam saya sebut di awal tadi, bila mana isu ni dibincang, isu ni untuk menjadi benteng kepada orang-orang yang suka ambil kesempatan, terutamanya orang-orang yang bersifat public figure ni, ketokohan. Sama ada ketokohan dalam agama, bukan Islam saja, agama apa pun. Bila mana dia nak attract, dia nak tarik pengikut dia, maka dia cerita mimpi dia. Macam kita sebut tadi, mimpi tidak ada alat yang boleh kesan betul ataupun tidak orang tu mimpi. Ianya ialah bersifat peribadi dan bersifat kita ukur berdasarkan kejujuran orang tu. Cuma orang yang jujur, dia tak akan cerita mimpi-mimpi yang ada something, dan dia tak akan jadikan orang lain duduk dalam keadaan cemas kerana mimpi dia. Ini ialah benda yang kita kena tahu. Okay. Contoh penyelewengan hanya kerana mimpi.
kerap berinteraksi dengan mimpi ni, apa yang pernah terjadi dalam sejarah umat Islam. Berlakunya pertumpahan darah hanya kerana mimpi. Dalam buku ni dia senaraikan beberapa contoh catatan sejarah tentang kesan berinteraksi dengan mimpi over sangat, akhirnya berlaku benda-benda yang menyebabkan keadaan orang Islam jadi tak selamat. Yang pertama, pertumpahan darah. Sini dia bawa riwayat daripada Al-Hasan bin Qahtabah. Satu ketika Syarik bin Abdullah Al-Qadhi telah diberi keizinan untuk menghadap Khalifah Al-Mahdi, yang pada waktu itu aku turut hadir. Yang cerita ni ialah Hasan bin Qahtabah. Kemudian Khalifah Al-Mahdi berkata, bawalah pedang kepadaku. Lalu pedang itu dibawa kepada Khalifah. Berkata Al-Hasan, aku mula didatangi rasa gemetar dan takut yang sukar untuk aku mengawalnya. Syarik masuk dan memberi salam. Khalifah Al-Mahdi yang sedang memegang pedang pada waktu itu berkata, tidak ada salam Allah ke atas kamu wahai orang fasik. Satu orang khalifah, dia perintah menghadap satu orang lelaki nama dia Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Al-Hasan bin Qahtabah ni orang-orang istana ataupun orang-orang yang rapat dengan Khalifah Al-Mahdi ni. Dia tak beritahu kenapa dia panggil Syarik bin Abdullah ni. Cuma sebelum Syarik tu masuk menghadap, dia perintahkan orang bawakan pedang pada dia, khalifah tu. Waktu menghadapnya Syarik bin Abdullah Al-Qadhi ni, kata Khalifah Al-Mahdi, la salamallahu alaika ayyuhal fasik. Tidak ada salam sejahtera Allah ke atas kamu wahai orang fasik. Terus bagi macam tu. Syarik pun respon, wahai Amirul Mukminin, yang fasik itu boleh dikenali tanda-tandanya, iaitu sentiasa minum arak, sentiasa mendengar muzik dan melakukan pelbagai perkara-perkara haram. Maknanya dia cuba nak tahan diri dia depan khalifah. Lalu tanda fasik yang mana satu yang ada pada diri aku? Jawab khalifah, Allah akan membunuhku jika aku tidak membunuhmu. Khalifah yang pegang pedang pada waktu itu. Syarik pun kata lagi, kenapa begitu wahai Amirul Mukminin? Aku ni bukanlah orang yang menumpahkan darah, dan bukankah darah aku haram untuk ditumpahkan tanpa sebab yang munasabah? Apa respon khalifah ni? Khalifah kata, kerana dalam mimpi aku telah melihat, aku telah berbicara denganmu, dan kamu pula telah berbicara denganku tanpa menghadap kepadaku. Maknanya khalifah ni semalam dia mimpi Syarik ni menghadap dia tapi membelakangi dia. Aku telah menghantar wakil untuk bertemu dengan tukang tafsir mimpi. Lalu tukang tafsir itu mengatakan, lelaki ini memijak permaidani tuanku, tetapi dia sebenarnya menyembunyikan ketidaksukaannya kepada tuanku. Maknanya dia berurusan dengan tuanku, berurusan dengan khalifah, tapi sebenarnya dia bukan orang yang suka pada khalifah. Tuan-tuan tengok peranan tukang tafsir mimpi yang tak betul. Sebab apa? Tukang tafsir mimpi ni dia ada kepentingan dan dia ada iri hati kepada Syarik bin Abdullah Al-Qadhi. Padahal mimpi itu hanya mimpi, tapi kerana tukang tafsir mimpi ni merupakan penasihat yang memang khalifah bergantung pada dia, lalu dijadikan sebagai kata-kata tu satu waspada kepada khalifah pada waktu itu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, inilah yang berlaku dalam masyarakat, dan ianya sangat bahaya bila mana ianya berlaku kepada orang-orang atasan ataupun orang yang ada pengaruh. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok bagaimana ada setengah-setengah filem ni dia gambarkan tentang mimpi. Ada filem yang mengarut sangat. Biasanya cerita mimpi ni dia akan pergi pada cerita hantu. So, saya nak ambil yang paling mudah, yang sesuai dengan semua jemaah yang ada. Sebab filem-filem moden mungkin tak sempat tengok. Tuan-tuan tengok filem Seniman Bujang Lapuk. Dalam satu babak tu, waktu dia sedang, orang kata apa, sedang syuting Bujang Lapuk dalam negeri Baghdad,
Tuan-tuan tengok Samsudin pakai baju macam para suara. Bila mana Piramli tanya, dia kata semalam Patik Beta bermimpi ada setumpuk tahi lembu jatuh kelepak atas muka. Apa maksud dia? Kata Samsudin yang menjawab jawatan sebagai tukang tafsir mimpi waktu tu, itu petanda tuanku akan kena demam malaria tapioka. Dia kata apa? Dia kata, oh tak, tahi itu sebenarnya tak betul-betul jatuh atas muka, sebenarnya jatuh sipi. Dia kata kalau sipi tu tak lama akan mati. Dia kata tak, sebenarnya taklah jatuh atas bau juga, beta tepis kena atas muka Ahmad Nisfu. Oh, itu Ahmad Nisfu nak mati. Tuan-tuan tengok, dia lawak, tapi itulah sesuatu yang nak digambarkan daripada mimpi. Maknanya suasana keadaan orang-orang dulu dan juga masyarakat, dia ada sedikit unsur seperti itu. Dia ada gambaran tentang bagaimana peranan mimpi itu sendiri. Okay. Selain pada itu, kerana mimpi jugalah runtuhnya disiplin ilmu hadis, bila mana sebahagian jagoan-jagoan hadis, antaranya ialah Ar-Razian. Ar-Razian ni ialah dua orang tokoh daripada tempat nama dia Rai. Ada orang kata Rai ni di Iraq, ada orang kata Rai ni di Somalia. Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dengan satu orang lagi tokoh. Dia orang ni tokoh dalam bidang jarh wa ta'dil, iaitu menilai satu orang perawi hadis ni boleh terima tak boleh terima. Bila mana datang satu hadis, antara benda yang paling sukar untuk menapis satu-satu hadis ni ialah menilai semua narrator, semua pembawa hadis. Para ulama dulu tidak ada kaedah lain untuk mengenali peribadi seorang ahli hadis melainkan terpaksa hafal nama dia, nama kabilah dia, dia jumpa siapa, kena ingat riwayat hidup dia daripada A sampai Z. Bila dia dah start ada penyakit lupa ingatan, pada waktu tu riwayat dia kena stop, tak boleh ambil. Okay. Bila mana ilmu ni diperkenalkan, disiplin ni mulai ada, golongan-golongan yang suka bawa hadis palsu, suka cerita mengarut, dia memusuhi kelompok ni, memusuhi golongan nuqat. Nuqat ni ialah golongan yang teliti lain macam terhadap hadis. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan atas muka bumi ni ada sekelompok manusia yang nak buat satu kerja yang kritikal, hafal data-data peribadi orang. Sekarang tuan-tuan tengok, jabatan yang jaga data-data peribadi orang ni untuk keluar masuk negara ialah immigration. Mungkin ada pegawai immigration dalam ni. Okay. Tapi itu kita serah pada komputer yang jaga. Masuk dalam komputer, dia keluar pasport baru tapi boleh trace pasport lama. Tapi kalau komputer tu jam, hilang habis semua data-data. Macam orang masuk Thailand baru ni, bila mana buka saja bodoh orang pakat masuk, orang Malaysia pakat masuk. Mungkin sebab costing melancong di sana lagi murah, orang pergi sana. Okay. Masuk Thailand seronok, isi borang putih, cok apa semua, nak keluar tersekat. Sebab apa? Sebab dalam sistem immigration di Thailand tu, dia trace kita pernah masuk tak keluar. Rupa-rupanya sistem immigration sana tengah kemas kini lagi. Ada orang 4 tahun lepas dia tak keluar, sedangkan dia keluar tapi dia tak keluar sebab sistem baru nak upgrade. Kacau bilau habis. Mula duk kira berapa nak kena bayar gharamah, nak kena bayar ganti rugi masuk negara orang lebih daripada hak sebenarnya. Kita boleh tengok tidak ada orang yang mampu boleh ingat benda tu. Tapi para nuqat, para ahli hadis ni, kata apa, golongan-golongan jahabis istilah dia, mereka ingat. Okay. Golongan ni dimusuhi sebab golongan ni dia macam ni tuan-tuan, zaman kita ni dia macam LHDN, dia boleh trace kita keluar duit macam mana. Duit ni memang laju lah orang boleh trace. Okay. Jadi tak ramai orang suka kalau LHDN mula call, mula nak panggil kita tak suka. Jadi waktu tak suka tu, kita pun berilah kata-kata makian. Okey lah,
maki je. Tapi zaman ni tak suka dengan perawi hadis tu ataupun tak suka dengan ahli hadis tu, dia akan guna kaedah mimpi. Semalam aku mimpi, dia ni bukan seorang Islam, dia ni Yahudi pun, guna kaedah mimpi. Sebab apa guna kaedah tu berjaya? Sebab pengikut yang ada bersama dengan dia, sebati dengan benda-benda karut marut, pasti akan membela dia. Dan itulah benda yang berlaku, berpusing berputar sampai ke zaman sekarang. Bila mana ada satu kelompok dalam agama yang ambil tanggungjawab untuk mengemas kini balik maklumat, memantau penyampaian maklumat, maka golongan ini akan dilihat sebagai golongan yang teruk, golongan yang suka bergaduh dengan orang, suka cari pasal dengan orang. Jadi antara cara dia ialah bagi hujah dengan mimpi-mimpi. Zaman dulu mimpi ni laku, zaman sekarang ni dia dah payah dah. Nak guna hujah mimpi ni memang banyak orang kan petikai. Cuma kalau tengok antara benda yang boleh menjadi faktor mimpi ni jadi hujah ialah keadaan panik, gawat dan darurat. Tuan-tuan tengok pada waktu Covid ni tengah dalam keadaan yang kita tak reti lagi macam mana cara nak hindari dia. Melainkan dengar cerita orang kena teruk, sama ada dia stage 5, stage 6 ataupun mati. Waktu tengah dalam keadaan macam tu 2021, 2020, kita dulu dalam fasa tu, fasa PKP bertukar daripada satu tempoh ke satu tempoh. Okay. Waktu tu kalau tuan-tuan ingat, ada satu orang daripada Turki, perempuan kalau tak silap, dia jaja, dia kata dia mimpi ini ubat kepada Covid sekian-sekian ni. Okay. Waktu tu ramai orang percaya. Sebab apa? Orang dah stres kena tahanan rumah ni. Orang dah stres kena kata apa, kena blok, tak boleh pergi sini. Jadi mimpi yang dia cerita laku sekejap. Apa bahan yang dia promote tu, sumak ke apa? Yang dikatakan itu ubat mujarab kepada Covid. Waktu tu orang tak sempat masuk lab lagi. Cuma nak kata hanya kerana mimpi tu. Hanya kerana mimpi. Keadaan orang Islam yang dah moden, patutnya boleh tarik nafas dulu, jangan percaya cepat-cepat. Tapi ramailah juga yang percaya. Sebab apa? Panik, penat, lelah dah dengan keadaan macam ni. Duit tak berapa nak ada, ekonomi tak stabil, rumah tak boleh keluar, apa pun tak boleh. Jadi waktu tu nak suruh pihak berautoriti dengar kita orang dah bosan caranya, ialah pakai kaedah mimpi. Bukan pakai kaedah, terpedaya dengan kaedah mimpi itu sendiri. Okey. Jadi nak sebutnya itu ialah bahagian daripada keburukan bila mana terlalu ta'liq, ikat diri itu dengan mimpi lain macam. Yang terakhir saya nak sebut, antara benda yang besar dan benda yang sangat memberi situasi tidak tenteram di kalangan orang Islam ni, mimpi telah berperanan sebagai pelaris kepada kesesatan dan juga bidah. Antara benda-benda yang datang pada mimpi, benda karut tu kekal sampai sekarang tak boleh buang, ialah konsep wahdatul wujud, batiniyah. Tak boleh keluar daripada alam Melayu ni, tak boleh keluar daripada orang Melayu. Sebab apa? Sebab percaya bergelumang dengan ilmu ni ialah ilmu yang bersifat dataran tinggi. Bercakap tentang benda yang tak boleh faham. Duduk kedai kopi, dah lama dah jadi orang awam, tiba-tiba fikir nak upgrade diri. Tapi tak nak upgrade diri macam cara biasa. Datang kuliah, ambil kelas berbayar, kalau muka tak malu, daftar lagi, masuk degree, masuk diploma, pusat pengajian mana-mana. Tak nak cara tu, lambatlah orang nak panggil aku ustaz kalau buat cara ni. Akhirnya jumpa mana-mana orang boleh bagi satu dua huraian, dan huraian tu meragukan, huraian tu tak dapat dihadam oleh dia yang baru nak upgrade diri. Tapi ada rasa takjub dengan huraian tu. Tiba-tiba jumpa satu orang ni pun kata, sebenarnya sebut bismillahirrahmanirrahim itu biasa. Tapi kalau kita boleh sebut dan kita boleh faham bismillahirrahmanirrahim, yang tu luar biasa.
kita pun rasa hebat. Ilmu tu dah dinamakan dataran tinggi. Tulis kat depan novel. Biasa orang tulis bismillah, kita tulis bismillahirrahmanirrahim. Saya tak nak ceritalah, yang tu panjang cerita tentang kenapa kalimah tu keluar. Okay. Cuma nak katanya pada zaman dulu, antara sebab benda ni diterima ialah ada satu orang mimpi. Kata kitab Ibnu Arabi Fususul Hikam, kitab tu Nabi pernah masuk dalam mimpi satu orang, yang mana dalam mimpi tu Nabi pegang kitab Fususul Hikam. Nabi kata lazimi dia dan sebarkan ilmu yang ada dalam kitab ni. Kerana hujah mimpi itu saja, hujah mimpi itu sajalah yang menyebabkan kitab Fususul Hikam masih lagi ada orang-orang yang nak terima, nak ambil, nak jadikan sebagai pedoman. Itu antara sebab. Termasuklah orang-orang agama yang agak baik latar pendidikan dia, bukan belajar agama dah lewat usia, ataupun belajar agama ni campur-campur situ sini, bukan. Belajar secara sistem, tapi sampai dekat Fususul Hikam dia jadi lemah, dia jadi nak terima je semua dakwaan-dakwaan yang pelik yang ada dalam tu. Cuma nak kata kitab ni dia jadi laris selepas daripada cerita kata mimpi Nabi bawa kitab Fususul Hikam dalam mimpi Nabi. Termasuklah juga kitab yang terkenal yang merupakan gubahan nasyid ataupun gubahan qasidah puji Nabi, iaitu qasidah apa nama ni, Al-Busiri, oleh Imam Al-Busiri. Kitab tu kalau kita tengok qasidah Al-Busiri ni oleh Al-Imam Al-Busiri ni, Imam Busiri ni satu orang tokoh dalam kesufian lah. Okay. Dan kalau kita tengok dia ni Allah Ta'ala uji dengan stroke. Dia baik stroke tu pun selepas daripada Nabi letakkan burdah di atas badan dia yang kena stroke tu. Dia bangun pagi, stroke dia hilang. Sebab tu nama lain bagi qasidah Busiri ni ialah qasidah burdah, mai daripada mimpi tu. Imam Busiri waktu dia tulis Maula ya salli wa sallim daiman abada, sampai situ dia start. Dia tak tahu nak sambung macam mana syair tu. Dia start fikir lama, dia tertidur. Dalam tidur tu Nabi sambung syair tu, qasidah tu Nabi suruh dia sambung dengan dia tulis ala habibika khairi khalqi kullihim. Kan qasidah tu kan macam tu. Okey. Lalu dia sambung. Bila mana dia sambung, dia terkejut. Dalam mimpi tu Nabi sambung dan Nabi selimutkan dia dengan dengan burdah yang warna hijau. Burdah ni selendang tu lah, warna hijau. Tak. Lepas pada tu dia bangun, dia tulis, dia sambung. Dia pun bangun bergerak. Dia terlupa, dia tu stroke. Tiba-tiba dia bawa perasan, stroke dia hilang. Dia pun gembira nak keluar, beritahu dekat orang, beritahu dekat orang kampung, orang kawasan tu, dia punya penyakit dah baik. Semalam Nabi dah letak burdah. Dia keluar, orang terkejut tengok dia boleh berjalan. Sebelum ni dia stroke. Waktu dia nak cerita ke orang kampung, aku ni dah baik stroke, semalam aku jumpa Nabi, belum sempat cerita, tiba-tiba ada satu orang yang tak dikenali. Ni dalam cerita yang terkenal lah. Orang tu kata, wahai Imam Busiri, mana burdah yang Nabi beri pada kamu semalam? Bagi dekat kami. Dikatakan lelaki tu Nabi Khidir. Itu riwayat dia lah. Okay. Start pada itulah qasidah tu terkenal. Dan tuan-tuan kena tahu, qasidah burdah hanya kerana mimpi itu telah diangkat sebagai qasidah yang besar. Saya tak kata qasidah tu salah makna dia okey, tapi kepercayaan terhadap qasidah tu ada problem sikit. Qasidah burdah telah disyarah oleh berapa ramai orang, kebanyakannya tokoh sufi, dan para pengkaji menyebutkan syarah kepada qasidah burdah lebih banyak berkali ganda berbanding syarah pada Sahih Bukhari. Lagi banyak. Saya tengok dengan mata kepala sendiri pesta buku antarabangsa di Mesir yang dibuat tiap-tiap tahun. Ada satu kemah, bukan partition kecil, satu kemah tu jual buku qasidah burdah dan syarah-syarahnya. Banyak syarahnya. Tak katalah syarah tu salah, cuma nak katanya hanya kerana mimpi dia melariskan, dia naik value benda tu.
Dan ada perbahasan lah sejauh mana qasidah tu. Nak dengar qasidah tu secara umum tanpa kepercayaan, dia bukan benda yang salah pun. Cuma saya nak sebut, ada orang dia melazimi qasidah tu melebihi pada Quran. Sakit apa pun qasidah, sambut anak pun qasidah, orang mati pun qasidah. Lepas tu ada tata cara nak kena pakai kain warna ni, itu warna ni. Yang tu sudah ada unsur kemelampauan. Cuma yang jadi hidup benda tu hanya kerana mimpi. Okay. Jadi saya rasa kita selesailah kot untuk isu mimpi ni. Ada banyak sebenarnya cerita-cerita yang dibawa daripada penulis ni nak sebut tentang bagaimana mimpi dan interaksi masyarakat terhadap mimpi. Cuma kita ada satu lagi part, kita tinggal dulu. Kita akan sambung pada kali akan datang, iaitu isu mimpi berjumpa dengan Nabi. Tadi mimpi umum, isu mimpi berjumpa dengan Nabi, dan sejauh mana para ulama memberi garis panduan tentang isu ni. Yang tu kita akan tengok pada kali yang akan datang. Kita berpada situ je untuk kali ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.